Okey, Assalamualaikum dan bertemu kita kembali dalam segmen malam ni tuan-tuan. Segmen yang saya kira segmen yang mungkin orang yang tak familiar lagi, yang tak follow sangat ataupun yang tak mengambil perkembangan semasa tentang apa yang dia dah pun dimaklumkan dalam Facebook saya sebelum ini, iaitu saya akan melaksanakan satu konsep baru dari Wartawan Pencerita, iaitu pada setiap hari bermula semalam lagi sebenarnya saya telah pun membuat live tanpa henti. Kembali kepada cara dulu iaitu hari-hari ada live. Cuma bezanya kali ni konsepnya sedikit berbeza. Kalau dulu saya hari-hari sembang bab COVID, sembang bab isu-isu yang melibatkan kewartawanan, tapi kali ini saya memilih pendekatan untuk nak menjemput panel-panel dalam bidang-bidang kemahiran mereka, expert dalam bidang mereka, untuk nak share dengan kita semua tentang pelbagai isu, pelbagai topik, isu-isu keagamaan, isu-isu ekonomi, isu-isu jenayah dan sebagainya. Dan sekejap saya ambil masa sebab live hari ni kita start awal sebab dah pun bersama kita sebenarnya. Dr. Rubiah K. Hamzah dah pun bersama sebenarnya, tapi saya bagi doktor relax, tenang, tengok dulu apa yang sedang berlaku, apa yang sedang dilaksanakan, apa yang sedang disampaikan, apa yang sedang diperbualkan dalam grup dari wartawan ni. Saya pun tengah tekan butang share ni. Korang pun kalau ada yang sudi, jangan lupa tekan butang share, sebab pada malam ni tuan-tuan, insya-Allah saya boleh katakan special sebab kita bersama dengan Dr. Rubiah K. Hamzah. Korang mungkin korang ramai yang mungkin kenal dengan nama besar ni. Dr. Rubiah K. Hamzah ni bukan calang-calang orang dia. Seorang yang saya kira cukup berpengalaman dalam menyampaikan ilmu-ilmu dakwah, ilmu-ilmu motivasi, ilmu-ilmu yang mengajak orang untuk ke arah kebaikan. Jadi sebenarnya Dr. Rubiah pun setiap hari tuan-tuan, setiap hari dia ada buat live dekat dia punya Facebook sendiri. Boleh cari Dr. Robiah, R-O-B-I-A-H, Robiah K. Hamzah. Tapi tuan-tuan, saya ni sebenarnya bekas anak murid Dr. Robiah ni. Bekas anak murid. Pelajar dekat Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia. Institut Perguruan Kampus Bahasa Melayu Malaysia di Lembah Pantai. Jadi sebenarnya kalau korang yang mungkin tak tahu latar belakang Dr. Rubiah ni, sebenarnya kami ni anak-anak murid, anak-anak didik Dr. Rubiah ni sebenarnya memang panggil dia ni Umi. Panggil beliau sebagai Umi. Sebab bagi kami, Umi ni macam mak kami dekat IPG ni. Sebab tuan-tuan, tak ada orang lain yang kami nak meluahkan perasaan, nak menyampaikan rasa duka cita ke, rasa apa-apa benda sekalipun, melainkan dengan berjumpa dengan Umi ni. Antara orang yang memang saya tabik, kata-kata beliau cukup menyentuh perasaan, cukup mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi saya tak nak saya seorang je yang dapat nikmat kebaikan yang nak disampaikan. Sebab tuan-tuan bab kata apa yang dipesan oleh Nabi kita pun, sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Jadi kalau sepotong ayat tu saya dapat, apa salahnya saya share pula dengan korang semua kan. Jadi tuan-tuan, masih lagi sempat. Siapa yang dah masuk ni? Waalaikumsalam Dayang Fatihah. Waalaikumsalam Sarah Zainal. Waalaikumsalam Jasmine. Waalaikumsalam Suhaila Muhammad Saleh. Waalaikumsalam Hairina Abdul Halim. Apa kata jangan lepaskan detik-detik yang berharga ini. Jalankan amanah kita, sampaikan ilmu. Walaupun kita mungkin tak boleh nak menyampaikan dengan lidah kita, sampaikan dengan menekan butang share. Kerana sekurang-kurangnya jika terpapar video ini di wall korang, dan sekurang-kurangnya ada 10 orang yang menonton video tu daripada wall korang, dengan keberkatan, dengan keikhlasan yang korang buat tu, sekurang-kurangnya mungkin boleh memberi 10 pahala daripada 10 orang yang melihat tu. Dengan keberkatan itu, kita tak nak minta, mungkin kita tak semua orang ada kemahiran untuk nak berkata-kata secara lisan, ataupun nak ada duit nak bagi pada orang, nak bagi sumbangan. Tapi sekurang-kurangnya dengan menekan butang share, mungkin dengan share korang tu boleh menyebabkan ramai orang dapat manfaat daripada sesi kuliah lah, senang kata sesi kuliah malam ni, ataupun kuliah cara sembang-sembang bersama dengan Dr. Rubiah K. Hamzah. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan, saya pilih tajuk menangani tekanan perasaan. Berapa ramai orang tuan-tuan, saya ni sebagai wartawan, saya tengok berapa orang yang mengeluh, yang keluh kesah, yang
yang meluahkan perasaan, meluahkan rasa hati mereka tuan-tuan, sebab gila kot. Sejak bulan 3 sampai sekarang ni, dah berbulan-bulan kita dalam tempoh PKP, tukar ke PKPP, kembali kepada PKPB, tak boleh balik kampung. Saya ni dah berbulan tak balik kampung ni. Rindu dengan mak ayah, nak bawa anak-anak pergi ke bercuti, nak pergi ke Port Dickson pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi macam Allahu Akbar, makin lama makin tertekan. Jiwa makin kacau, anak-anak makin rasa hilang arah, hilang dia orang punya kenikmatan dunia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tanpa buang masa tuan-tuan, tak apa. Walaupun baru 88 orang yang sedang menonton, kita faham ini segmen baru, ramai yang belum tahu, tapi mungkin dengan jari korang yang menekan itu, 88 orang tekan butang share, saya percaya akan ada lebih ramai orang akan dapat manfaat kepada sesi ilmu pada malam ni. Tuan-tuan, jom kita jemput bersama kita tuan-tuan pada malam ini. Dipersilakan Dr. Robiah K. Hamzah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Umi lah doktor kan. Lebih selesa, lebih sedap panggil Umi ni kan. Okey Umi. Amin. Apa khabar Umi? Sehat walafiat insya-Allah tengah sehari dua ni. Boleh dah orang tua kan. Umi apa petua Umi ya? Saya kenal Umi 20 tahun lepas tau. Saya duduk di Maktab Perguruan Bahasa Melayu pada tahun 96. Sekarang ni dah 2020, dah lebih kurang berapa belas tahun dah ni? Belas tahun dah. Dah lebih kurang belas tahun dah ni. Umi sama lah, tak ada perubahan lah. Macam tu lah dengan apa betul Umi? Apa rahsia ni Umi? Cakap dari segi apa Umi? Berbahagialah dengan apa yang ada. Berbahagia dengan apa yang ada, jagalah apa yang ada dan manfaatkan apa yang ada. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Maknanya kita kata kalau kita merasa ada sikit, bagilah sikit. Kalau ada rasa banyak, bagilah banyak. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibina supaya kita merasa bahawa kehidupan kita ini sentiasa dalam keadaan memberi. Kehidupan sentiasa dalam perkataan berkongsi. Itu kekuatan. Itu sebahagian daripada kekuatan yang membuat pertama kita merasa bahagia dan kita bercuba untuk membuat orang lain bahagia. Ini kekuatan yang kita nak bina. Kalau boleh sepanjang hidup lah. Dia dengar tu mudah Mi, nak buatkan orang bahagia. Semua orang kata aku nak bagi orang lain rasa bahagia hidup dengan aku. Aku nak orang lain rasa gembira berkawan dengan aku. Tapi bercakap tu mudah Mi, tapi kadang-kadang untuk nak mempraktikkan dia tu Allahu Akbar Mi. Halangan dia. Sebab itu kita kata kena ada ilmu. Tak boleh buat tanpa ilmu. Sebab itu jangan berhenti belajar, jangan berhenti menambah ilmu, jangan berhenti cari pengalaman. Jangan berhenti mencari guru. Sama ada gurunya boleh katakan kita kata gurunya itu guru sebenar, gurunya daripada YouTube, dari buku, dari masjid, dari surau, dari mana-mana. Kerana guru itu ada di mana-mana. Tambah sekarang ni mudah ni kan. Sekarang lagi mudah. Gurunya ada dekat depan mata kita, dekat online je. Tak payah nak pening-pening kan tu Mi. Betul. Gunakan, manfaatkanlah apa yang ada. Sebab siapa yang mencari, siapa yang berusaha, siapa yang nak menambah, dia pasti dapat. Allah kata siapa usaha, dia mesti dapat. Betul. Sebab itu kita kata nak apa pun dalam dunia ni, okay? Apa yang anda impikan pun, kalau anda berusaha, minta dengan Allah, kita kata bersungguh-sungguh, dapat insya-Allah. Tapi saya petik satu tadi, Umi kata berusaha bersungguh-sungguh. Bermaksud kod mana pun usaha itu nombor satu Umi ya. Sebab sekarang ni ramai orang kata tak apa, tawakal. Tawakal. Duduk tunggu insya-Allah sampai. Begitu Umi. Tawakal tanpa usaha salah. Tawakal tanpa usaha salah. Mengharap tanpa berdoa juga salah. Kalau pun berusaha tapi tidak di tempat yang benar, maka tawakal itu tidak berfungsi dengan baik. Kalau sudah berusaha, sudah berdoa dan tawakal itu berusaha di tempat yang betul, baru kita kata tawakal. Katalah kalau dia nak belajar tentang masak, maka dia masuk sekolah masak. Dia tak boleh masuk sekolah jahit. Okay. Itu yang kita kata usahanya betul, tawakalnya betul. Tawakal tu maknanya dia berusaha di tempat yang betul. Dia berusaha di tempat yang betul, baru dia boleh berdoa, baru dia boleh berserah dengan Allah.
Dan belajar di tempat yang betul, Umi ya. Belajar benda betul, belajar di tempat yang betul, dengan cara yang betul, dengan pertolongan Allah, dengan doa, insya-Allah. Allah tidak akan kecewakan kita. Takkan nak belajar pasal memasak jumpa dengan guru menjahit kan? Kan? Salah pula cara dia, salah pula punya kaedah dia kan. Jadi nampak tak, walaupun baru kita bermula tak sampai 10 minit dah ada ilmu dah. Itulah dia saya ni saya tak tahu macam mana nak sampaikan. Saya sebenarnya saya seorang yang sekarang ni bukanlah tengah ekstrim, tapi tengah bersemangat untuk menyampaikan dakwah dalam bentuk begini kepada orang ramai. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kenapa masyarakat kita sekarang ni dia kurang ambil endah, ataupun kurang cakna, ataupun kurang melibatkan diri mereka dalam program-program ilmu. Kerana saya tak tahu, adakah orang kita rasa ilmu itu bukan lagi benda yang manfaat, ataupun macam mana Umi? Saya akan dapat Umi share sikit sebelum kita pergi pada topik hari ni. Tak apa. Pertama, dia tak faham apa dia ilmu. Sebab kebanyakan orang cakap berilmu itu untuk dapat sijil. Kalau tak ada sijil, maka itu tak ada ilmu. Ilmu ada di sekolah, tak ada di tempat lain. Siapa tak sekolah, tak ada ilmu. Siapa sekolah, ada ilmu. Konon. Walaupun sebenarnya ada data aja, ada fakta saja. Sebab itu kekuatan salah memahami ilmu. Sebab itu kita katakan di pesan Rasulullah, siapa yang nak syurga, dia jangan berhenti cari ilmu. Sebab syurga dengan ilmu itu macam ikan dengan air. Kalau ikan tak ada air, ikan tak boleh hidup. Maka ilmu pun sama. Jangan ada noktah untuk tuntut ilmu. Kedua, jangan kata ada di sekolah saja, ada di universiti saja. Katalah pengalaman Umi sendiri, kita kata masa kita belum ada ijazah nak 1, nak 2, nak 3. Bila dah ada 3, rasanya tak ada apa-apa tambahan dari segi ilmu kekuatannya. Sebab itu harus terus lagi mencari. Sebab itu sekali lagi menuntut ilmu dari ndoi sampai liang lahat. Bila dari ndoi sampai liang lahat, bermakna kita tidak boleh. Ada gangguan? Ada gangguan dekat Umi punya line? Saya tak pasti kenapa. Sebentar. Kita tengok Umi ada gangguan Umi. Ada stuck dekat Umi punya sistem. Terganggu sekejap. Oh ya. Okey. Ada okey. Ada okey. Tadi dia macam berhenti sekejap. Biasalah. Itulah pula dia punya kelemahan bila kata belajar online ni. Dia akan ada pro and con, akan ada lemah di situ, baik di sini kan. Itu biasalah. Tidak ada yang sempurna dalam apa yang manusia buat ni. Kan? Itu satu. Yang kedua, harus terima. Supaya tak stres menerima gangguan itu, harus terima gangguan itu seadanya. Boleh repair. Tak boleh repair, tak bayar. Umi, tadi ada orang tanya, Umi, mana satu yang patutnya, ni soalan dia ni, mana usaha dan tawakal, mana yang patutnya kita dahulukan? Pertama usaha, pertama niat. Jaga niat dulu. Niat nak buat apa? Okey. Kedua usaha. Usahanya macam mana? Usahanya pakai tenaga, usahanya pakai pertolongan orang, atau usahanya pakai pertolongan Allah. Kalau dia pakai pertolongan manusia, atau dia guna tenaga sendiri, dia guna tenaga manusia, tapi tidak minta pertolongan Allah, kosong. Sebab yang boleh sampaikan apa yang kita hendak adalah Allah. Maksud Umi, adakah usaha yang tidak bertawakal tidak akan berjaya, ataupun berjaya dalam keadaan yang tidak berkat? Macam mana? Maksud Umi? Maknanya, sebab tu dia kata, dia kena faham apa dia usaha, apa dia tawakal. Okey, sebab orang sekarang ataupun kita kata public mengatakan tawakal tu serah. Okey? Itu salah. Usaha dan tawakal mestilah berusaha di tempat yang betul, cara yang betul, niat yang betul. Itu tawakal. Okey? Kemudian baru kita kata kita dah jawab, dah buat di tempat yang betul, cara yang betul, baru kita minta Allah bantu kita. Sebab itu pertama awal tu niat. Niat tu mesti berniat kerana Allah. Tak boleh niat kerana dunia. Kalau niat kerana dunia, kita dapat dunia. Tak dapat akhirat. Okey, kalau kita niat minta dengan orang, kita dapat pertolongan tapi Allah tak tolong. Sebab itu kita kata pertolongan nombor satu yang kita nak angkat ialah pertolongan dengan Allah. Bila pertolongan dengan Allah itu kuat, maka dalam semua selesai. Kalau pertolongan dengan Allah tu tak kemas, sangkut banyak,
Ya, ya, Sebab ya. itu kita sangkut. Dalam hidup pun sama. Kalau hidup kerana manusia, kenapa kerja? Oh, saya kerja nak tanggung anak. Oh, saya kerja nak menanggung keluarga. Itu satu syarat, satu tujuan. Tetapi paling besar tujuannya ialah saya bekerja untuk cari redha Allah. Saya bekerja untuk menjadikan ini sebagai ibadah untuk saya supaya kebaikannya, berkahnya ada dengan anak dan isteri. Ya. Itu konsepnya. Okey. Kalau salah lane, ya. Terus. Kalau salah lane-nya, salah dia punya lorong tu, kita putarlah 24 jam pun dia tak sampai ke matlamat. Keyakinan ini ramai orang tak dapat. Sebab dia rasa kalau dia usaha sungguh-sungguh pasti dapat. Apalagi kalau dia bandingkan dengan orang bukan ataupun orang kata orang bukan Islam pula. Alah, orang bukan Islam tak solat pun kaya juga. Kita setengah mati solat pun tapi susah juga kan. Ya. Itu ramai orang buat begitu. Alah, dia tu kita kata apa? Dia tu warak sangat, rajin seibadah, banyak jaga solatnya, baca Qurannya. Tapi gajinya sikit je, tak dapat naik pangkat pun. Betul. Nampak tak? Ya. Maka dia melihat bahawa beribadah dengan Allah itu kecil. Berusaha untuk jadi kaya tu besar. Salah. Sebab itu kita kata yang maha kaya tu Allah. Tapi kalau kamu nak kaya, tapi tak masukkan Allah dalam proses, lambat kayanya. Kalau kaya pun tak panjang umurnya. Keberkatan satu hal lagi kan? Keberkatannya pula kan? Bagi makan bagi makan anak bini kan? Anak kan? beragam. Anak beragam, rumah tangga jadi ruhara kan? Ruhara. Itulah. Ya, adalah benda-benda tu kan. Okey Mi, apa nama, sebelum kita pergi pada topik kita hari ni Mi, satu lagi Mi, saya nak soalan apa, dia lebih kepada soalan-soalan mukadimah lah. Okey. Saya pernah terdengar satu ceramah, saya lupa ceramah ustaz mana, tapi dia kata kalau kita ni tidak mendengar apa-apa kalam ataupun kuliah-kuliah agama ataupun kuliah-kuliah yang berbentuk dakwah dalam tempoh yang berapa minggu saya lupa dah, akan menyebabkan jiwa kita ni kosong dan semakin jauh. So apa kalau dapat Umi kongsikan, sebab apa? Sebab saya faham dalam keadaan tempoh PKP sekarang ni Umi, berapa ramai orang yang tidak ada peluang untuk hadir ke ceramah-ceramah agama di masjid dan sebagainya. Malah ustaz-ustaz pun ramai yang mengeluh tak dapat nak sampaikan secara direct kepada orang-orangnya. Tapi banyak sebenarnya orang yang selalu berkongsikan ceramah mereka dekat Facebook, YouTube sebagainya. Adakah itu juga berkesan untuk nak menjawab tadi yang kata kalau kita meninggalkan sampai 2 minggu 3 minggu tak mendengar? Mungkin Umi ada Umi punya sedikit uraian. Okey. Bukan minggu-minggu je, 3 hari saja. Oh, 3 hari Umi 3 hari ya. Kalau 3 hari tak masuk benda baik dalam kepala, okey. Tak masuk benda baik dalam otak, memang kita jadi hampah. Okey, kita jadi hampah. Bermakna sekali lagi kita kata orang yang tak baca, maknanya otak yang 3 hari tak masuk ilmu baru, otak tu mati. Okey. Maknanya kita katakan tidak ada lagi kemahuan, tidak ada lagi kesungguhan untuk cari ilmu. Sebab otaknya mati. Takut hatinya juga mati. Bila hatinya mati, maka mencari ilmu bukan lagi satu tugas yang besar pada dia. Dia tak ada rasa ada macam pun tak betul. Macam dia rasa macam dah tak perlu lagi bagi dia kan. Ya. Akhirnya dia akan cari jumpa ilmu-ilmu yang tidak membuat dia dekat dengan Allah. Sebab itu kita kata 3 hari tak baca Quran, iblis dah genggam dah otak dia, dah genggam dah jiwa dia. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana untuk menjadikan apa kata-kata minda kita berfungsi dengan baik. Sebab itu ilmu tak boleh putus. Macam juga kita makan minum, tak boleh putus. Kalau putus jadi masalah. Ya, betul. Sebab ada makanan perut, ada makanan otak, ada makanan hati, ada makanan jiwa. Ini kekuatan. Kita masuk makanan perut tapi tak masuk makanan otak, maknanya otak kita ni tidak dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan otak itu adalah Perdana Menteri kepada tubuh. Hati itu adalah raja kepada tubuh. Kalau raja tak makan, Perdana Menteri tak makan, rakyat je makan, apa hal? Itu contohnya. Betul. Maknanya kita kata seluruh anggota ini satu kerajaan.
Bila kita kata seluruh badan kita satu kerajaan, bermakna apa yang hati itu adalah rajanya. Hati mesti maknanya mengarah kepada Perdana Menterinya otak. Kalau otak dan raja dan Perdana Menteri sudah tidak berfungsi dengan baik, bagaimana tentera-tentera yang anggota dia nak berfungsi dengan baik? Dia tidak akan jadi baik. Okey, sebab itu kadang-kadang orang nampak baik tapi tindakannya tak nampak baik. Ada orang cakap baik tapi perbuatan akhlaknya tidak baik. Itu masalah kita. Okay. Terima kasih Mi. Sengaja saya bangkitkan persoalan ni sebab sebenarnya saya dapat tengok macam Umi sendiri pun hari-hari saya tengok buat live dekat Facebook. Saya tengok ramai lagi sebenarnya ustaz-ustaz yang juga buat live dekat Facebook, dekat YouTube dan sebagainya. Sebenarnya peluang ilmu tu ada hari-hari Mi, ada hari-hari, tapi saya tak pasti kenapa. Itulah saya faham tadi Umi kata pasal saya rasa macam kadang-kadang rasa macam sedih sebab bila saya tengok Umi buat live kadang-kadang orang yang masuk keluar so seakan-akan macam ilmu tu bukan benda yang penting bagi mereka, sedangkan pendakwah macam Umi sendiri pun sentiasa nak berkongsi, sentiasa berkongsi tanpa menuntut apa-apa bayaran pun sebenarnya. Tapi masalahnya untuk mengisi jiwa kita selama 3 hari sentiasa diisi ni, saya rasa tak semua orang nampak ke arah tu Umi. Agak menyedihkan. Tambahan pula sekarang ni ramai orang diberi ruang yang cukup banyak di rumah. Sebenarnya banyak ruang di rumah untuk nak menambah ilmu sebenarnya. Saya anggap ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sekurang-kurangnya ada manfaat juga sebenarnya, bukan semuanya benda yang tak elok. Ada juga manfaat kepada sebahagian orang yang mungkin memerlukan ilmu di sebalik itu. Kan Umi? Okey. Sebab itu sekali lagi Allah akan pilih siapa yang dia nak. Sebab itu Allah tak bagi pada semua orang. Siapa cari, siapa usaha dia dapat. Siapa tak berniat nak cari ilmu dia tak dapat. Sebab itu hampir ke majoriti kita ilmu ni ada di universiti, ilmu ni ada pada sijil, ilmu ni ada pada jawatan, ilmu ni hanya baca buku. Bila sudah habis lulus semua, dah dapat sijil semua, kononnya tak padu tambah ilmu lagi. Itu satu konsep yang sangat salah. Yang kedua, semua orang merasakan dapat ilmu dunia, okey? Dapat ilmu, Allahu Akbar, minta maaf banyak. Dapat ilmu dunia, dia rasa macam dah dapat semua dah. Okey? Dia terlupa bahawa dia ada ilmu akhirat yang dia mesti angkat. Sebab itu kita kata nak masuk syurga Allah itu bukan mudah. Nak masuk syurga Allah bukan mudah. Kalau nak masuk universiti saja sakit, kalau nak beli rumah sendiri pun sakit, hutang sampai pencen. Bermakna nak minta, nak dapat rumah yang namanya syurga Allah lagi mahal, lagi susah. Jadi kalau tidak berusaha, kalau tidak mencari, kita tak payah berangan lah saya nak masuk syurga, saya orang Islam, saya hamba Allah ni tak jumpa. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana kita harus, kalau kita kata nak dapat sijil SPM je, sekarang ni sijil SPM pun tak berapa nak laku. Nak dapat sijil SPM, kita kena belajar 6 tahun campur 5 tahun. Bermakna berapa lama? 11 tahun. Okay? Bayangkan nak dapat sijil saja, kertas. Okay? Jadi macam mana kalau kita kata kita nak masuk syurga, tapi tak belajar ilmu agama. Sedangkan ilmu agama itu adalah terasnya. Okay? Ilmu agama itu tiangnya. Ilmu agama itu pasaknya. Sebab itu kita akan jumpa banyak masalah. Banyak sangat masalah. Okay? Betul. Okey Mi, jom kita pergi pada topik hari ni. Mukadimah 20 minit Mi. Mukadimah 20 minit. Okey. Tak apa Mi. Kita pergi pada topik hari ni Mi. Mi, saya nak mengadu Mi. Saya nak mengadu sikit ni. Saya dah mula rasa macam saya sendiri bercakap pasal COVID, saya sendiri memotivasikan orang pasal COVID. Tapi saya pun rasa kadang-kadang saya rasa macam saya lost, saya rasa macam saya penat, saya rasa macam saya tertekan. Saya tak balik kampung dah berapa lama ni, rindu dengan mak ayah di kampung. PKPB pula nak keluar kawasan, nak keluar zon tak boleh. Itu belum lagi campur dengan kawan-kawan kita yang lain yang hilang kerja, yang tak hilang kerja pun, ada kerja pun rasa macam tak kerja sebab duduk rumah. Jadi macam mana kita, sebab kita tak tahu hari ni 1400 lebih 1400 lebih kes. Semakin hari nampak macam tak ada sinar, tak ada sinar nak nampak
nak nampak COVID ni akan menurun. Tak nampak sinar dia. Jadi macam mana Umi? Saya nak minta Umi punya pandangan Umi. Macam mana Umi? Okey. Pertama kita ambil kira bahawa ini bukan aturan kita. Ini bukan susunan kita. Ini adalah susunannya Allah. Kalau ini susunannya Allah, kalau kita katakan dunia ini miliknya Allah, maka sains mengkaji apa yang Allah buat. Kalau COVID ini bukan kerja kita tapi kerja Allah, maka kita harus kembali semula. Merasa pertama menerima. Pertama terima. Tak boleh kata boring lah, sedih lah, apalah. Itu cakap-cakap orang yang hubungan dengan Allah yang sakit. Okay? Saya bosan lah, saya gitu, saya gitu. Kerana siapa yang jumpa negatif, siapa yang jumpa negatif bermakna dia sudah putus hubungan dengan Allah. Sebab Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Membantu, Maha Melihat, Maha Dekat, Maha Tahu. Macam mana kita nak kata Allah tak tahu yang kita ni nak jumpa apa? Sebab itu langkah pertama untuk merasa bahawa ini datangnya dari Allah, maka tidak ada jalan pintas untuk kamu selesai selagi kamu tidak surrender dengan Allah, tak yakin dengan Allah, tak taat dengan Allah, tak jadikan Allah sebagai sandaran nombor satu. Walaupun kita ada ubat ke, walaupun kita dapat pergi hospital dan sebagainya, ada frontliners dan sebagainya. Tetapi kita mesti ambil kira bahawa apa yang Allah nak bagi, Allah akan bagi. Apa yang Allah nak tarik, Allah akan tarik. Sebab itu Allah sekarang ini panggil kita, come back to me. Datang balik ke aku. Ingat balik ke aku. Cinta balik ke aku. Buat harapan, bina harapan untuk jumpa aku. Betulkan balik dosa-dosa masa silam. Banyakkan taubat supaya aku lebih mudah bantu kamu. Bantuan aku paling dekat. Aku paling berkuasa. Aku paling, apa lagi yang tak ada, yang paling segala paling ada. Kunci pertama yang kita keluh kesah kerana kita merasa bahawa COVID ini adalah usaha orang, bukan usaha Allah. COVID ini atas mahunya orang, bukan mahunya Allah. Sebab itu kita merasa bahawa kalau orang mampu mengurang ke, melebih ke, menghilang, tak ada. Sebab itu sekali lagi Pak Umi, keyakinan untuk merasa bahawa kita benar-benar di bawah genggaman Allah apabila kita balik surrender 100% kepada Allah. 100%, tak boleh sikit-sikit. Tak tahulah bila nak hilang, bila nak habis, bila nak sihat, bila nak boleh jalan, bila tak boleh tanya. Bila kita tanya bermakna kamu tidak akur dengan perintah Allah. Allah tahu dah. Allah tahu semua. Sebab itu peta hidup kita di dunia ni sudah didairikan oleh Allah. Allah dah dairikan penuh dah sebelum kita lahir. Tetapi kita hanya tak tahu bagaimana hidup kita di akhirat. Sebab itu selagi Allah bagi, inilah yang Allah bagi, kamu tak boleh nak pindah. Kamu hanya boleh balik jumpa aku, balik mohon dengan aku, surrender dengan aku, merengek dengan aku. InsyaAllah kerana siapa yang minta, siapa yang berdoa, siapa yang bertaubat, Allah angkat doanya, Allah mudah urusannya, Allah bagi dia ketenangan, Allah bagi dia keyakinan, Allah bagi dia pertolongan. Apa enggak? Ya. Ini yang hilang. Tapi, tanggal daripada hati. Tapi itulah Mi, orang kata apa, benda macam ni Mi, dia jadi macam mana? Saya sendiri kuat sebenarnya Mi. Saya sendiri kuat sebelum ni. Saya kuat. Tapi dugaan yang datang kali ni Mi, kadang-kadang dia tak nampak secara direct tau Mi. Dia tak nampak macam macam rezeki saya ditarik. Dia tak nampak macam tiba-tiba gaji saya hilang. Orang yang hilang gaji hilang tu dia nampak lebih clear. Dia nampak gaji dia hilang. Saya tak nampak, tapi tetap berada dalam golongan yang tertekan. Orang lain lagi lah yang mana yang hilang pekerjaan lebih tertekan. Saya semalam ada orang datang depan rumah saya. Dia sembang dengan saya. Dia datang, bukan semalam, 2 hari lepas. Dia kata, cikgu, saya buat bisnes mengajar berenang. Saya punya bisnes totally collapse sebab dah berapa bulan tak dibenarkan apa-apa kelas berenang. Itu belum lagi campur dengan orang yang bekerja di sektor perhotelan.
yang hotel pelancongan lagi teruk collapse ni. Jadi habis. Jadi saya kadang-kadang saya sendiri simple. Saya cuma kata saya rindu mak saya. So macam mana? Kadang-kadang nak melepaskan kerinduan nak balik kampung pun tak boleh. Jadi apa dugaan yang sebenarnya yang sedang berlaku ni? Apa sebenarnya, Ami? Kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita buat kita jadi macam kita lost kejap. Sangkut. Tak apa, Mi. Dia mungkin dia stuck sekejap, Mi. Tak apa. Mungkin line Umi ni. Tak apa, Mi. Kan dia come back. Tu okey. Okey, Mi. Dah ada, Mi. Ada, Mi. Ada, okey. Ada, insyaAllah. Ada, okey. Sebab itu pertama, maknanya kita tidak menafikan tekanan sangat tinggi. Sebab itu dunia nak jadi pun dia ada Big Bang. Kalau tidak, tak ada langit dan tak ada bumi. Bumi dan langit asalnya satu. Tapi berlaku tekanan-tekanan sampai meletup yang kita namai Big Bang. Bermakna sekali lagi, kekuatan yang kita dah angkat memang Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Nak tengok kamu kalau jatuh jadi macam mana? Kamu buat apa bila kamu jatuh? Dan kamu buat apa bila kamu naik? Selama hari ni kita tak pernah fikir bahawa Allah akan buat kita macam ini. Sebab itu yang kenal Allah, yang ingat Allah, yang taat Allah semakin sikit. Semakin tipis keyakinan. Makanya bagaimana Allah kata apa? Bagaimana aku nak betulkan balik umat aku ini supaya dia datang balik ke aku, dia yakin bahawa aku lebih berkuasa, aku boleh datangkan benda yang tak nampak tapi membuat kamu sengsara supaya terbina balik keyakinan ini. Keyakinan bahawa tidak ada apa pun yang akan terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Katalah pelancongan, memang kita tak nafikan susah. Okay? Kalau susah biasanya kita balik jumpa Allah. Tapi kalau susah mengeluh, susah marah-marah, susah bergaduh, susah bunuh diri, susah bergaduh lagi dengan isteri, ujungnya tak ada apa-apa. Ujungnya kamu akan binasa. Siapa yang tak dapat datang balik, ini cara Allah nak panggil kita. Tapi berapa ramai kamu nampak hilang, Tapi berapa ramai yang nampak benda tu? Sebab saya kira kebanyakan orang akan nampak mereka perlu pulihkan diri mereka. Mereka perlu pulihkan ekonomi mereka, perlu pulihkan tekanan mereka. Berapa ramai yang nampak ini satu dugaan? Berapa ramai yang nampak ini satu... Saya percaya ramai orang Islam percaya tentang qada dan qadar, percaya tentang kuasa Tuhan, percaya tentang banyak benda-benda yang melibatkan rohani mereka. Tapi bila mereka ditimpa dengan satu dugaan macam ni, kadang-kadang mereka tak dapat nak connect hubungan mereka tu dengan Allah, sebab bagi mereka macam mereka perlu pulihkan diri mereka dulu. Tapi dalam masa yang sama mereka solat, dalam masa yang sama mereka teruskan berzikir, teruskan berdoa. Tapi dalam masa yang sama juga mereka rasa mereka tak dapat nak selesaikan masalah mereka. Mereka hanya dapat itu. Sebab itu kita kata, kalaupun kita solat, balik pada keyakinan. Sejauh mana kita yakin bahawa COVID ni dari Allah? Sejauh mana kita yakin dunia ini milik Allah? Kita ni milik Allah. Kalau kita nak bangkit macam mana pun, nak pulih macam mana pun, nak hebat macam mana pun, kalau tanpa campur tangan Allah, kosong. Kita tak dapat apa-apa. Kita akan kekal kata, kita akan terus kecewa, marah. Tapi masalah tak selesai. Masalah tidak selesai. Sebab itu agama apa pun, okay, ataupun siapa saja yang merasa dia ciptaan Allah, okay, merasa dia ciptaan Allah tapi dia tak nak balik jumpa Allah, tak nak balik surrender diri dengan Allah secara total. Bukan hanya solat, bukan hanya zikir. Minta maaf banyak. Kalau zikir solat tapi hati tidak turut zikir dan solat, kalau tidak ada keyakinan yang benar-benar bahawa Allah akan bantu kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan tolong kita kalau kita tolong agama Allah. Ini kekuatan. Kalau siapa tolong Allah, Allah akan tolong dia. Itu janji Allah. Okay? Siapa yang mampu untuk rasa dekat dengan Allah, bahawa
Tidak ada yang paling berkuasa untuk mengatasi masalah kita ini selain mahunya Allah. Sebab itu usaha bersama. Usaha bersama, jangan buat maksiat lagi. Banyakkan bertaubat, banyakkan buat baik, banyakkan bersyukur, banyakkan bersabar. Ini semua yang dah hilang dulu. Kita dah terlampau senang, terlampau mewah. Sabar hilang, syukur hilang, membagi hilang, sedekah hilang. Kita bangga-bangga. Ini adalah hasil dari apa yang kita dah buat. Hasil yang kita dah buat. Jadi kalau kita dah jauh dengan Allah, ya Allah yang kaya saja Allah je cabut. Yang pangkat besar je Tuhannya hilang. Yang maksiat lagi dah tak nampak. Artinya sekali lagi, Allah nak basuh kita ni basuh total. Basuh bukan sekadar kulit. Kalau dia solat tapi dia tak rasa Allah tengok dia solat, dia tak rasa Allah bimbing rezeki yang dia suap hari-hari, walaupun ke ubi rebus ke pisang rebus ke, tak kisahlah. Sebab Allah tidak pernah putuskan rezeki manusia selagi manusia itu hidup. Pintu buku rezeki dia akan tutup setelah dia mati. Jadi siapa yang kata saya dah tak ada rezeki, saya dah hilang gaji, saya dah hilang pencarian, saya dah tak ada pendapatan, itu hubungan dengan Allahnya putus. Ini yang kita kata nak bangunkan balik roh-roh. Kerana yang kuat ni bukan fizikal. Kita jadi kuat, Azrul jadi kuat bukan fizikal. Yang membuat kita kuat adalah jiwanya. Nur kita kata rohaninya. Kerana jasad ni ikut saja. Kalau dalam kuat, dia kuat. Kalau dalam tak kuat, walaupun di luar nampak gagah, dia tak akan kuat. Yang membuat kita kuat apabila jiwa kita kuat. Ini yang dilalui oleh para sahabat dan juga para salihin dan sebagainya. Sekarang ini, jiwa kita ni lembik macam agak-agak. Jiwa kita ni dah kira rasa kita menguasai jiwa kita. Bukan jiwa kita yang bimbing kita. Kita rasa kita yang decide untuk apa kita nak. Bukan Allah yang decide. Jadi sebab itu kita katakan, kalau kata Azrul kata rindu mak. Rindu mak yang terbaik adalah doa sebanyak-banyaknya. Hantar Fatihah sebanyak-banyaknya kepada mak supaya mak rasa senang hati. Yang menghubungkan kamu dengan mak kamu bukan jasad. Walaupun mak sudah berangkat, ayah sudah berangkat, tetap rindu. Maka kalau rindu jasadnya, salah. Kalau rindu nak tengok mukanya, salah. Kekal saya rindu nak masuk syurga dengan mak saya. Jadi saya nak doa banyak-banyak, saya nak hantar Fatihah hari-hari pada mak saya sebagai sedekah supaya mak saya terus dijaga Allah dalam keadaan selamat dan sihat. Ini kekuatan. Jangan rindu mukanya, jangan rindu badannya, jangan rindu rumahnya, jangan rindu masakannya. Okay? Rindu pencipta yang mencipta mak kita. Ya Allah, Tuanku selamatkan mak aku, mudahkan mak aku, sihatkan mak aku, jadikan mak aku taat, jangan jadikan mak aku putus asa. Ni doa yang kita nak angkat. Okay? Yang kita nak angkat. Bukan hanya nak tengok jasad, bukan hanya nak sebab nak jalan. Dah. Ya. Okay? Saya nak sebab Amir. Saya sebab. Sebab apa Amir? Sebab mendengar kata-kata Umi ni sebenarnya, macam mana cakap kita manusia ni Mi, selalu melihat kepada benda yang nampak Mi, yang nampak. Maksudnya saya faham maksud Umi tentang bagaimana kita tentang kepercayaan kita, keyakinan kita kepada ini semuanya kembali kepada Allah. Tapi dalam keadaan manusia yang diuji sebegini, kadang-kadang kita lupa Mi, kita lupa. Kita tak tahu macam mana nak menyampaikan kita punya rasa tertekan tu Mi. Kita rasa macam kita susah nak, tak tahulah, saya faham 100% apa yang cakap, tapi saya juga percaya semua orang yang sedang menonton ni faham sangat-sangat apa yang Umi cakap. Tapi manusia ni dia melihat kepada fizikal, melihat kepada hasilnya, melihat kepada apa yang sedang berlaku pada diri dia sekarang ni. Saya kadang-kadang bila dengar hujah Umi, saya rasa macam mana aku nak buat dah, macam mana aku nak connect macam mana aku nak connectkan rasa hati aku ni dengan Allah, macam mana aku nak connectkan jiwa aku ni dengan Allah, macam mana aku nak connectkan
segala masalah aku ni dengan Allah. Sedangkan aku nampak keadaan aku makin lama makin mencabar, makin tak tahulah macam mana. Sebab itu kita katakan kita dah lama hilang Allah. Kita dah lama hilang Allah dari jiwa. Ada dalam jasadnya, ada dalam topinya, ada dalam telekungnya, ada dalam apa kita kata solatnya, tetapi tidak dibawa sebagai Allah dalam kehidupan, turut serta dalam kehidupan. Itu yang tak ada. Jadi sekarang ini kita merasa bahawa oleh kerana kita belum pernah diuji begini. Belum pernah Allah uji kita kalau kita kata seteruk inilah. Okey, seteruk ini, makanya kita berasa satu keraguan. Allah ni tak sayang kita ke? Allah ni macam tak nak tolong kita ke? Kita mula ragu dengan apa tolongan Allah. Kita mula ragu hubungan kita dengan Allah. Kita mula ragu dengan rezeki yang Allah sudah tentukan. Kita mula ragu bahawa aku akan mati jumpa Allah. Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah kejam, Allah tidak pernah buruk sangka, Allah tidak pernah hilangkan rezeki kita. Ini keyakinan yang membuat kita tersangkut apabila kita berasa kita bergantung hidup kita dengan kita. Aku tak kerja, anak nak makan apa? Sebab itu untuk membangun ketenangan, belajarlah dari bayi dalam kandungan. Okey, ulama kata belajar dari bayi dalam kandungan. Pernah tak bayi itu memberontak dalam kandungan? Dia pernah fikir tak dia nak makan apa? Bayangkan dengan masuknya janin, Allah tukar period ataupun kata darah haid maknya itu jadi makanan pada bayi. Itu mahunya siapa? Mahunya Allah. Cuba tengok bayi yang baru lahir. Dia mula-mula lahir dia nangis. Dia sebab dia tak keluar dari suasana asing. Dulu dia minum, dia makan daripada apa yang ada dalam rahim ibunya. Tapi bila dia keluar, mak dia nangis, maknya dakap letak ke dada. Oh, ini rezeki aku, dah berubah tempat rupanya. Aku nangis sekejap, rupanya ada tempatnya. Tak ada lagi tempat macam dulu. Boleh nampak? Ya. Tapi Kami, maknanya okey, terus. Maknanya kita kata kalau kita belum jumpa namanya tenang ini mahunya Allah, ini kehendaknya Allah, kita harus melaluinya, kita tak boleh lari. Azrul kata susah macam mana pun, risau macam mana pun, kita tidak akan mampu ubat kalau tidak balik pada Quran. Tidak balik pada keyakinan bahawa semua dunia dan isinya adalah miliknya Allah. Kalau dia milik Allah, maka kita harus surrender dengan Allah. Umi tak ada standby air ke Mi? Minum air dulu Mi. Minum air dulu. Ada. Minum air dulu. Tak apa-apa Mi. Kita ni minum air dulu. Allahu Akbar. Ya Mi. Sebab itu inilah masalah besar kita. Masalah yang Allah tengah tarik semua orang. Tak kira Islam tak Islam. Dia percaya atau tidak. Tidak ada kuasa luar biasa lain selain Allah yang boleh selamatkan kita. Sebab itu buatlah apa yang Allah suka. Buatlah apa yang Allah suruh. Tinggallah semua yang Allah larang. Tapi kita tetap buat, kita tetap sombong, kita tetap kedekut, kita tetap buruk sangka dengan Allah. Bila nak habis PKP ni, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kenapa bertambah? Siapa nak jawab? Azrul tanya tu, siapa nak jawab? Saya tak ada jawapan. Tak ada siapa boleh jawab. Tak ada jawapan. Tak ada manusia yang ada jawapan itu. Kecuali manusia yang balik bertanya pada Allah. Balik pada manusia yang yakin, ya Allah, ini peta kamu ya Allah. Kami tahu kamu tidak pernah kejam, kamu tidak zalim, kamu tidak buruk sangka, kamu tidak pilih kasih. Sebab itu akan datang balik hidayah. Allah tak pernah tarik hidayahnya. Tapi kita tak nak ambil hidayah, tak nak minta hidayah itu.
Tak nak berlindung dengan hidayah itu. Tidak mengharap hidayah itu. Macam mana nak selesai? Buatlah apa pun. Sebab itu nak membalikkan hati manusia ni balik kepada jumpa yang paling kuat, jumpa yang paling kaya, jumpa pembekal rezeki, jumpa pembekal kesihatan, jumpa pembekal kehidupan. Selagi tak jumpa benda ni, kita lawatlah macam mana pun, kita tak jumpa namanya bahagia. Kita tak jumpa namanya tenang. Sebab itu saya kata dengan mengingati Allah, pasti kamu akan mendapat jiwa yang tenang. Dengan membaca Al-Quran, kamu akan jadi penawar pada seluruh. Kita dah tinggal lama yang. Kita dah tinggal lama ni. Bila tinggal 5 dah jauh sangat. Bila jauh sangat, nak balik tu dah rasa macam ya ke tidak, ya ke tidak. Betul ke doa, betul ke solat hajat? Orang tak pergi masjid, macam mana Allah marah lah. Oh, kita buruk sangka dengan Allah weh. Sedangkan ibadah dengan Allah tu di mana-mana aja boleh. Sebab Allah bukan minta jasad kita. Allah minta keyakinan kita. Allah bukan minta hati yang kosong. Allah bukan minta hati yang lemah. Allah bukan minta hati yang kotor. Oh, Allah tengok hati kita. Dah, hati yang mana yang Allah hendak? Hati yang benar-benar tulus, ikhlas dengan dia. Hati yang benar-benar yakin sepenuhnya. Sebagaimana yakinnya Nabi Musa meletakkan tongkatnya ke dalam Laut Merah. Allah. Sebagaimana yakinnya Ibrahim bahawa apinya sejuk. Seyakin mana Nuh boleh buat kapal daripada kayu yang Allah kata apa? Ya Allah, macam mana aku nak buat kapal? Tak ada kayunya. Tanam, kamu tanam pokok. Dapat dari pokok tu baru kamu buat kapal. Bermakna yakin seyakin. Yakinnya Nabi Yunus dari perut ikan keluar balik. Tak bukan pakai modal apa. Zikir je, doa je. Maka sebab itu sekali lagi, peristiwa-peristiwa contoh-contoh sudah dibekalkan. Tapi kita dah lama tinggalkan. Anak yang tak solat dah berlambat-lambat. Anak yang tak boleh baca Quran dah berlambat-lambat. Anak mak yang tak yakin. Isteri yang tak yakin. Saya yakin bahawa isteri saya bahagia. Siapa kata? Saya yakin rumah tangga saya bahagia. Siapa bagi? Boleh nampak? Sekarang anak tak sekolah. Tapi berapa orang yang susah hati anak tak jumpa Tuhan? Kita susah hati anak tak sekolah. Tapi kita tak susah hati anak tak faham Quran. Anak tak boleh baca. Anak tak pandai solat. Anak tak boleh doa. Anak tak boleh zikir. Mana datangnya berkah? Mana datangnya pertolongan Allah? Adakah ini okey Mi, adakah ini satu signal ataupun satu petunjuk bahawa yalah ada yang saya tak sure saya dengar kat mana, tapi dikatakan umat akhir zaman ni ujiannya lebih berat. Dan walaupun ujian kita ni tak seperti ujian para nabi, para sahabat dulu yang sampai ditelan ikan, sampai kena diserang Firaun dan sebagainya. Walaupun ujian kita ni tak sampai ke tahap itu, tak perlu berperang di perang Badar sebagainya. Tapi ujian kita ni kerana kita ni tidak ada satu pimpinan utama macam zaman Nabi, kita mereka ada Nabi. So kita ni diuji ketika kita tidak ada siapa yang kita nak ikut. Jadi menyebabkan kita ni lebih mudah lost, lebih mudah terbawa, lebih mudah hilang arah tuju kan macam mana? Sebab kita dah lama tidak mengutamakan kepimpinan yang begitu. Siapa yang nak bawa kita? Pandai-pandailah kamu. Okay, mak solat, ayah solat, anak tak solat, mak ayah tak susah hati pun. Betul, Miss, setuju. Contohnya. Betul. Mak boleh ngaji, ayah boleh ngaji, anak tak boleh baca Quran, tak ada apa-apa pun. Betul. Sekarang susah anak nak makan, susah anak tak sekolah. Tapi banyak sekolah yang patutnya ada di rumah. Mak duduk rumah, ayah duduk rumah. Tak ada juga ajar anak. Adab hilang, akhlak hilang, agama hilang, Tuhan hilang. Yang adanya mengeluh, gaduh. Ceritanya makan. Tapi dia terlupa bahawa makan tu dari Allah. Makan itu pemberian paling banyak dari Allah. Tapi kita tak tanam ke anak kita begitu. Isteri tak ditanam begitu. Suami tidak ditanam begitu. Suami tak rasa teringin nak bawa anak tu jumpa syurga. Kita tak teringin anak. Saya kena step back ni. Saya kena step back dengan Umi ni. Sebab saya pun kadang-kadang masuk waktu solat sendiri-sendiri je. Tak ajak buat anak isteri. Allah Akbar. Ya. Allah Sebab
Tak rasa nak bawa anak pergi syurga. Sedangkan surah At-Tahrim itu jaga diri kamu dan anak isteri kamu dari api neraka. Kita takut anak tak makan tapi tak takut anak dibakar api neraka. Kita takut anak tak sekolah tapi kita tak takut nanti muka nangkis hentak anak kita kat baru-baru. Nabi tak kenal Quran, tak baca, Tuhan tak faham, imam tak tahu, saudara tak tahu. Nak bawa apa? Susah hati anak tak makan. Lebih susahlah anak tak ada jumpa Tuhan. Lebih susahlah anak tak tahu agama. Lebih susahlah. Sebab susah di dunia masih ada boleh tolong. Susah di bawah besok, kita tu diungkit Allah. Kenapa kamu tak bawa anak kamu nak jumpa syurga? Kenapa kamu tak pernah bimbing anak kamu untuk jumpa Allah? Inilah bala-bala yang diturunkan. Inilah teguran-teguran yang diturunkan oleh Allah yang kita tak selak pun. Behind the line tu apa yang Allah hendak? Okay? Kita tidak bertanya behind the line. Kita nampak yang fizik je. Yang material je. Okay? Yang spiritual ni tak ada nampak apa-apa. Sebab itu tak pergi masjid. Okey, tak jemaah. Okey, tak jemaat. Okey, apa pun okey belaka. Di rumah pun walaupun dah serumah. Work from home. Tapi kenapa tak ibadah from home? Kenapa tak buat masjid di rumah? Kenapa tak buat surau di rumah? Kenapa ayah tak praktis jadi imam? Nak sembahyang raya je baca khutbah setengah mati tu. Tak pernah baca khutbah. Tak pernah jadi imam pada anak-anak. Siap cari tongkat ni ya. Jangan memang. Aduh, Akbar. Ni. Okey, ada orang kata untuk nak menenangkan jiwa, untuk nak menjadikan jiwa ni tenang ketika tertekan dengan segala masalah yang mendatang, cari hikmah di sebaliknya. Cari kebaikan di sebalik apa yang berlaku. Cari apakah positif yang berlaku di sebalik apa yang berlaku. Macam mungkin Umi boleh share sikit Umi. Sebenarnya di sebalik ujian yang hebat ketika ni, sebenarnya apa hikmah yang Umi nampak yang mungkin boleh kita terjemahkan sebagai satu motivasi diri kita untuk kita nak menguatkan kita punya rasa ni Umi. Pertama kita katakan, kekuatan pertama kita yang kita nak angkat bahawa hidup kita bukan kita yang rancang. Hidup kita bukan kita yang pegang. Hidup kita bukan kita yang tentukan. Walaupun kita berusaha tapi petanya, mappingnya dah Allah buat dah. Kamu jumpa ini, jumpa ini, jumpa ini, jumpa ini. Allah dah siapkan manualnya. Tapi sebab kita tak belajar, ilmunya tak ada, macam mana nak jumpa hikmah? Umi cakap lebih buih pun tapi dia tak ada ilmunya. Tak cecah pun. Dia tak pernah rasa pun. Anggotanya ini adalah hadiah dari Allah yang mesti disyukuri. Dia terlupa pun anak yang di hadapan dia itulah anak yang menentukan dia ke syurga atau ke neraka. Dia tak pernah tengok anak tu sebagai amanah. Dia tak pernah tengok isteri itu sebagai tanggungjawab. Dia tak pernah tengok suami itu adalah kuasa paling besar menentukan anaknya itu dan keluarganya itu selamat bukan saja di dunia tapi di akhirat. Kita melihat anak nak selamat di dunia. Tapi kita tak pernah fikir anak selamat tak di akhirat. Kita besok di akhirat jumpa tak anak kita. Kita ramai nanti tak jumpa anak kita. Takut kita pun lentang sekali jalan dua dengan anak pun boleh. Ataupun kalau kita sibuk beribadah, anak tak ibadah, anak tinggal kita terpelanting tak ke mana. Keberkahan-keberkahan. Sebab itu kita kata hidup sesudah mati. Sebab itu kita ulama pesan, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita nak tinggalkan apa? Tempat meninggal. Bagi ready lah, get ready kita. Kita akan dijemput. Umi tahu hujung-hujung dah tentulah. Okay? Maknanya sekali lagi kita kata, kita tak akan nampak kebaikan kalau tak ada ilmu. Kalau Umi cakap pun, alah, Tuk Sazah cakap. Tak. Sebab dia tak rasa. Dia tak dapat rasa sebab dia tak ada ilmunya. Macam orang kata Musang King tu sedap lah. Tak rasa. Wah, Musang King bestnya. Tak pernah rasa. Dengar je kan? Siapa tak pernah. Dia tak dapat bayangkan. Okey, tak Mi, ada cerita syurga, tak ada cerita neraka. Okey. Ya, Jap Mi. Saya kesian pula ada seorang sahabat kita ni dia minta saya tanyakan pada Umi. So, sebelum kita pergi lebih jauh tu kan takut saya lupa, saya miss soalan dia. Dia kata, Umi, soalan saya ada adik angkat yang sudah didiagnos penyakit yang amat teruk. Saya amat sedih kerana dia amat down dan kecewa kerana dia ditimpa ujian Allah yang amat berat. Dan dia ingin lari dari keluarganya dan orang yang disayang. Mohon Umi nasihatkan adik angkat saya
yang sekarang sedang mendengar live ni, untuk bagaimana dia menghadapi ujian ini, dan dia dapat tabah dengan ujian ini, supaya dia tak terus putus asa dengan penyakit yang teruk dihadapinya. Mungkin Umi dapat bagi sikit nasihat sebab dia dah 4 kali dia hantar soalan ni. Okey. Dia Islam. Islam. Okey. Pertama, dia tahu tak dia tu adalah ciptaan Allah? Dia tahu tak yang dia ditengok Allah 24 jam? Dia tahu tak, dia rasa tak? Ini tahu satu hal, rasa satu hal. Dia rasa tak dia itu ciptaan paling sempurna dari Allah? Lebih daripada makhluk lain. Dia tahu tak Allah paling sayang makhluk yang nama manusia? Dia tahu tak sakit itu nak membolehkan dia masuk syurga? Dia tahu tak sakit itu menjadikan dia banyak buat baik? Dia tak boleh berjalan lagi, tak ada banyak tengok benda yang salah, dia tak cakap yang salah, dia tak banyak bersembang lagi, dia tak banyak jumpa. Maka kekuatan-kekuatan ini mesti ditunjangkan kepada dia. Dia tidak boleh kata penyakit itu bala, penyakit itu sakit, penyakit itu menyusahkan, tak boleh. Sebab itu datangnya dari Allah. Kalau Allah nak bagi dia sihat, dia sihat. Tapi kalau dia putus asa, dia mati sebelum mati. Dia sakit, lebih sakit daripada sakit dia. Sebab itu pesan Umi pada dia. Pertama, terima kita ni hamba Allah. Allah yang petakan kamu nak jumpa apa. Bukan makan ubat jadi sihat. Yang bagi sihat Allah. Bukan ubat yang bagi sihat. Bukan doktor yang bagi sihat. Nak lari ke mana? Kamu boleh jumpa tak langit yang bukan milik Allah? Kamu boleh jumpa tak bumi yang bukan milik Allah? Kalau dia boleh jumpa, larilah ke mana pun. Tapi apa yang dia nak kena ingat, di mana pun dia pergi, dia tetap berlangitkan langit Tuhan, dia tetap berbumikan bumi Tuhan. Bermakna dia tidak boleh lari dari Tuhan. Allah bagi dia sakit, minta Allah nak sebut, suruh dia sebut banyak-banyak dengan Allah, suruh dia surrender dengan Allah, doa dengan Allah, taubat dengan Allah. Bukan lari. Bukan kecewa. Sebab dia nak masuk syurga tu. Kalau dia kecewa, tercampak ke neraka sebab tak redha. Sebab itu kalau kita sakit dan kita redha, kita terima sakit ini bukan sakit macam orang-orang lain. Sebab Allah dah tentukan hak saya sakit macam begini. Maka saya terima, ya Allah, kalau aku ditakdirkan mati dengan sakit ini, aku mohon ampunanmu, ya Allah. Aku mohon syurgamu, ya Allah. Aku mohon pertolonganmu, ya Allah. Kalau bukan mati sebab sakit ini, tolong tunjukkan aku di mana ubatnya, ya Allah. Tolong datangkan orang yang boleh bawa ubat untuk aku yang sudah kamu janjikan. Setiap penyakit ada ubatnya. Bila Allah turunkan penyakit, Allah turunkan ubatnya sekali. Keyakinan ini mesti benar-benar kental. Baru dia boleh mampu balik bangun. Okay? Kalau tidak dibagi. Saya bersetuju dengan Umi bila tadi Umi sebut pasal apabila orang tu sakit, dia terhalang daripada membuat dosa. Sebab jarang orang sakit, jarang orang yang sakit demam terbaring di rumah nak pergi disko. Jarang orang yang sakit, tengah-tengah teruk ni masih lagi fikir nak pergi buat maksiat sebagainya. So dia akan fikirkan dia akan lebih dekat dengan Allah kan. Jadi saya amat bersetujulah dengan penyakit itu didatangkan bukan untuk mendera ataupun menghukum ataupun nak menambahkan beban kepada seseorang, tapi lebih kepada untuk mendekatkan dia dengan Allah. Ya. Supaya dia rasa bahawa ada kuasa luar biasa yang kawal dia. Ya. Selama ini dia tak rasa. Ya. Kalau aku makan, aku yang kenyang. Kalau aku usaha, aku yang sihat. Kalau aku exercise, pasti aku tak ada kena penyakit. Dah. Ya. Yang exercise, tak exercise. Kalau Allah kata jalan, jalan. Yang berlari atas padang 24 jam, bertengah sepak bola, terlentang. Ya. Nampak tak? Betul. Dan berapa ramai orang yang angkuh selama ini, yang merasa hebat dengan nikmat dunia yang dia dapat, bila ditimpa penyakit dia sendiri tak ada arah tuju, dan dia sendiri kena comeback kepada Allah kan. Sebab itu yang pengasas Apple apa nama? Nama bukan Bill Steve Allah, apa nama Steve apa nama? Steve tu kan. Steve Jobs. Steve Jobs, yes. Steve Jobs. Apa dia kata?
yang paling aku rugi dalam hidup setelah terlentang di hospital dengan harga paling mahal, dengan katil paling mahal, dengan duit paling banyak sampai tak sempat nak bersama dengan keluarga. Tak sempat nak bersenang-senang dengan keluarga. Aku kehilangan kasih sayang kerana mengejar dunia dan mengejar duit sebanyak-banyaknya yang akhirnya hanya membayar untuk katil aku di hospital. Kalau aku tak buat kerja, orang lain boleh bantu. Tapi kalau sekarang ini aku sakit, tak ada siapa boleh bantu. Ya. Sebab itu kekuatan. Sebab itu pun kita kata dialog yang harus kita ambil kira. Selama hari ni aku sibuk nak cari popular, nak cari duit sampai dah habis separuh dunia duitnya. Duit dia dah jadi separuh dunia kita katakan. Tetapi bila aku sakit, satu sen pun tak berguna lagi dah. Dan dia menyesal ialah kasih sayang. Tak sempat nak bagi, tak sempat nak menikmati dan tak sempat bersama. Kerana terlalu sibuk untuk mengejar dunia. Itu penyesalan dia di atas kata. Ya Umi, soalan terakhir sebelum kita tamatkan sesi kita malam ni. Soalan terakhir. Tadi di awal live Umi ada sebut pasal usaha dan tawakal, benda yang patutnya dihubungkan bersama. Kita perlu ada usaha sebelum kita bertawakal. Dalam kupasan Umi selama lebih kurang 45 minit ni, Umi sentiasa mengingatkan kita untuk nak dekatkan kepada Allah, sentiasa percaya semua ni ialah ujian Allah, semua ni ialah Dia kuasa yang paling besar. Bermaksud itu satu tahap kita menyerahkan kepada Allah. Tapi bagaimana pula dengan usaha ni? Bagaimana pula dengan usaha? Ramai orang yang sekarang ni terkesan dengan pelbagai masalah ekonomi, dengan masalah yang banyak dalam ketika tempoh PKP, tempoh Covid ni. Bagaimana pula untuk dia nak berusaha keluar daripada masalah ini? Ya, dia mungkin faham dia perlu meletakkan keyakinan dia kepada kuasa Allah, tapi bagaimana untuk dia nak keluar daripada masalah ini? Allah kata apa? Aku tak ubah nasib satu kaum kalau dia tak ubah. Okay? Kalau kita ambil contoh kapten yang jual burger tu. Jadi kapten kapal terbang selama 8 tahun, akhirnya dia berhenti kerja. Padahal jual burger atau buat burger, jual makanan dengan kerja dia sebagai kapten, jauh tak nampak kena-mengena langsung. Betul. Nampak tak? Betul. Bila kamu berdoa, bila kamu berusaha, bila kamu bercita-cita untuk mengubah nasib kamu, bukan kita yang ubah. Kita hanya usaha, yang akan ubah adalah Allah. Dengan syarat kamu rancang elok-elok, kamu buat elok-elok dengan ilmu, dengan keyakinan, dan barulah surrenderkan dengan Allah. Bila mi tengok interview dia, macam mana makanan yang dia buat, padahal seorang kapten yang tak pernah pegang dapur pun, tetapi dengan penuh yakin meneroka benda yang dia tak pernah buat. Tetapi dia yakin bila dia buat, Allah akan bagi. Bila dia nak mencuba, Allah akan tunjuk jalan. Aku tidak akan tunjuk jalan pada orang yang putus asa. Kalau kita tengok Grab Food saja. Ya. Okay. Nampak tak? Jual apa pun di tepi jalan laku. Betul. Jual apa pun. Sebab itu yang tak tahu sekarang YouTube ada panduan buat kuih, itu buat itu makanan ni. Macam-macam ada. Sebab itu Allah kata apa? Aku tidak pernah putuskan rezeki kamu selagi kamu tidak berputus asa. Aku akan lebarkan ruang rezeki kamu selagi kamu percaya bahawa aku pembekal rezeki dan aku tetap akan bagi rezeki aku kepada orang yang benar-benar percaya dengan usaha dia, bantuan Allah. InsyaAllah dia akan jumpa namanya kejayaan. Subhanallah. Itu sebab itu mudah-mudahan. Ya Mi. Okey Mi, sebelum kita menamatkan live kita untuk malam ni, Umi, saya bagi ruang pada Umi secara Lone Ranger Umi sampaikan satu nasihat yang paling berguna untuk mereka semua sebelum kita tamat sesi minggu ini. Ada yang kata cikgu sambung live, tak boleh. Kita kata live sejam saja, Umi pun nak berehat. Kan? Jadi minggu depan ada lagi dengan Umi. So kita bagi peluang Umi sekejap. Umi sampaikan satu nasihat yang berkaitan dengan topik hari ini. Silakan Umi. Okey. Terima kasih pada kesempatan. Pertama, kita rasa bahawa kita masih ada di dunia Allah. Kita masih di dalam perhatian Allah. Tolong merasa bahawa Allah tatap muka kita tiap-tiap hari.
Tolong rasakan Allah tahu tempat tinggal kita. Tolong rasakan, bukan tolong fikirkan, tolong rasa. Tolong rasakan Allah sangat sayang kita. Tolong rasakan bahawa Allah akan bantu kita selagi kita tidak putus asa, dan Allah akan mudahkan urusan kita selagi kita serahkan urusan itu dari Allah kepada Allah, cari redha Allah. Kekuatan-kekuatan ini akan menjadi sebahagian daripada sebab untuk kita mengubah kehidupan. Umi pada Umi lah as a trainer, as a speaker dan sebagainya. Bayangkan dari bulan 3 tak ada apa benda kerja. Sebab itu kita kena create. We create saja. Kita yang bina kerja tu. Allah tak akan sebut kamu buat A, buat B. Dah, try and error. Try lah. Kalau daripada workshop boleh jual kuih, apa salahnya? Daripada tadi kita kata jadi pilot, jadi tukang masak, tak ada masalah pun. Yang penting dia mahu mencuba. Sebab itu kalau kita temu bual semua orang yang jual-jual kuih di tepi jalan, saya sebenarnya tidak terpenat pun, tak terfikir pun. Tapi akhirnya kaya dengan apa yang dia pilih. Maknanya sekali lagi, siapa yang tidak putus asa untuk berusaha, Allah tidak akan tutup pintu rezekinya. Sebab itu sekali lagi, belajar untuk rasa mesra bercinta dengan Allah, merasa bahawa nikmat Allah tidak pernah berhenti daripada kita. Dan yang ketiga, kita merasa kehidupan kita tergenggam oleh Allah dan Allah yang akan tentukan. Oleh itu, tolong jaga hubungan kita dengan Allah seketat-ketatnya. Sehingga kita tidak merasa namanya sesak nafas, kita akan merasa namanya tenang. Sebab itu sebut nama Allah, kamu akan tenang. Baca Quran, kamu akan bahagia. Tolong sujud, kamu akan rasa lapang selapang-lapangnya. Dengan syarat sudah membina keyakinan. Pertama kita kata kita paling dekat. COVID membuat kita paling banyak ibadahnya. Paling dekat dengan Allahnya. Paling banyak bertambah sabarnya. Dan paling tebal suburnya. Dan paling banyak taubatnya. Sebab itu kita katakan kalau orang yang bertaubat, Allah tidak akan sia-siakan kerana dia sudah layak untuk menjadi calon syurga. Jadi kalau layak jadi calon syurga di sana, pertama sabar kamu, kedua syukur kamu, ketiga kekuatan kamu merasa sedang ditatap Allah. Kalau inilah perasaan yang muncul, tidak jumpa namanya kecewa, tidak jumpa namanya sesak dada, tidak jumpa yang namanya putus asa. Mudah-mudahan sedikit membantu pada mereka yang masih dalam duka lara. Kerana hujung pada duka lara tidak akan membahagiakan. InsyaAllah. Jumpa lagi. InsyaAllah, insyaAllah Umi. So, saya ucapkan terima kasih Umi kerana perkongsian yang sangat hebat. Saya tadi betul-betul saya sebab bila Umi sebut pasal-pasal hubungan dengan dengan mak, macam mana Allah Akbar. Kita duk fikir lama nak peluk mak ni, nak peluk mak kita ni masih hidup kan. Jadi kita nak peluk, nak pergi jumpa, nak peluk tapi tak boleh. So tapi Umi dah bagi saya satu panduan yang cukup hebat lah Umi. InsyaAllah Umi. Terima kasih Umi. Saya harap apa konsep Umi untuk malam ni dapat juga membawa orang lain supaya terbuka sikit minda mereka. Dan jangan lupa, ramai tadi yang kata tak puas dengan Umi, jangan lupa minggu depan hari Selasa waktu yang sama, tajuk yang lain kita akan tengok. Umi kalau bercakap memang saya jamin korang akan puas hati. InsyaAllah dan akan tersentuh di hati insyaAllah. Okey Umi, terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Jumpa lagi Umi. Okey, assalamualaikum Umi. InsyaAllah Pak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ya Allah. Okeylah, itulah dia tuan-tuan semua. Jadi alhamdulillah kita telah pun selesai sesi yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat menyentuh jiwa dan raga sebenarnya. Saya terkesan sangat-sangat tuan-tuan. Terasa sampai ke lubuk jiwa sebenarnya. Tapi apa nak buat, kita kena kontrol. Nak menangis malu. Nak menangis malu. Tapi sebenarnya memang terasa. Memang terasa. Kadang-kadang kita tak nampak tau. Kadang-kadang kita rasa macam betul semua orang percaya, semua yakin dengan Allah. Semua orang yakin dengan Allah. Tapi keyakinan itu tahap mana? Adakah hanya yakin di bibir? Atau hanya yakin dengan solat? Atau yakin dengan ucapan apa yang kita lafazkan dengan rukun iman sebagainya, kata percaya kepada 6 rukun iman, tapi sebenarnya hakikatnya kita bila ditimpa ujian sebegini kita dah mula rasa kita tak ada lagi panduan kita, tak ada lagi pegangan kita. Jadi saya ucapkanlah terima kasih kerana Umi bersama kita pada malam ni tuan-tuan. Saya
amat berbangga. Saya pujuk Umi sebenarnya untuk nak bersama dengan segmen kita pada setiap akhir Selasa. Semua ke-5 panel saya yang saya bawa dalam segmen dari wartawan bermula Isnin sampai hari Jumaat, semua panel yang sebenarnya hebat-hebat dan saya kena pujuk dia orang. Sebab dia orang ni bernilai ucapan mereka. Lontaran apa nama kata mereka amat bernilai sebenarnya. Malam besok bersama dengan Tuan Ahmad Sidri, seorang yang sangat-sangat berjaya dalam perniagaannya. Dia dah pernah jatuh, dah pernah bankrupt, naik balik, jatuh, bankrupt, naik balik, dan sekarang ni dia berjaya menjadi seorang jutawan daripada hasil usaha yang tak pernah berhenti berusaha tu. Jadi tuan-tuan, kalau rasanya nak mendapatkan manfaat, malam besok bersama dengan Tuan Ahmad Sidri, yang memang saya yakin ilmu dia berguna pada ketika ini, yang mana orang sangat-sangat memerlukan satu suntikan semangat untuk mereka berusaha. Bak tadi kata Umi, usaha menjadi keutamaan dan tawakal juga perlu seiring dengan usaha. Jadi kalau setakat bertawakal tapi tak ada usaha pun nothing. Jadi besok malam kita bersama dengan Tuan Ahmad Sidri untuk dia nak kongsikan apakah kaedah untuk nak memulakan perniagaan. Tapi kod mana sekalipun, matlamat dari wartawan bukan untuk mencari nama, tapi kita nak menyebarkan ilmu. InsyaAllah sekurang-kurangnya jikalah ada sedikit manfaat daripada ilmu hari ini, dapatlah menjadi bekalan kepada saya, kepada Umi, kepada korang, kepada semua orang yang tadi tekan butang share, dapat manfaat sama-sama, insyaAllah. Jadi untuk semua sekali, kita berjumpa lagi pada insyaAllah pada malam besok pada waktu yang sama, jam 10 malam bersama dengan Tuan Ahmad Sidri. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua. Assalamualaikum, salam ukhuwah. Assalamualaikum.